sejahtera diucapkan kepada Dr. Betty Salwana binti Alias dan Dr. Harun bin Baharudin. Kursus kami adalah kursus GGGB 6013 Kaedah Penyelidikan 1. Kumpulan kami terdiri daripada Sega Analysis Receiver dan Muhammad Nur Hazim bin Izman. Reka bentuk yang di-assign kepada kami adalah reka bentuk eksperimen. Definisinya adalah penyelidik secara sengaja dan sistematik memperkenalkan olahan atau treatment kepada kumpulan yang diambil. Contohnya, reka bentuk kajian perbandingan antara kumpulan-kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Kumpulan dihagikan secara rawat dan responden mempunyai ciri-ciri yang sama. Tujuan penyelidikan eksperimen untuk memastikan kesan olahan atau treatment pembuluh ubah tak bersandar pada pembuluh ubah bersandar. Contohnya, kesan teknik latih tubi karangan pembuluh ubah tak bersandar terhadap tahap penguasaan kosakata murid dalam CFR, iaitu pembuluh ubah bersandar. Contoh kedua, cabaran guru pembuluh ubah bersandar terhadap aliran perubahan CFR pembuluh ubah tak bersandar. Dua fungsi reka bentuk eksperimen. Pertama sekali, menentukan situasi perbandingan yang diperlukan oleh hipotesis. Kedua, memberikan tafsiran yang bermakna kepada dapatan penyelidikan. Langkah-langkah bagi melaksanakan kajian eksperimen. Tentukan sama ada reka bentuk ini sesuai dengan masalah kajian anda. Kedua, bina hipotesis sebab dan akibat. Hipotesis ini akan memberikan jawapan kepada persoalan kajian anda. Ketiga, pilih unit eksperimental sama ada eksperimental atau quasi-eksperimental dan kenal pasti orang yang terlibat dalam kajian. Contohnya pelajar tingkatan 1 atau 2 ataupun 3 sama ada pelajar lelaki atau perempuan. Pilih olahan kajian dan perkenalkannya. Kelima, pilih jenis reka bentuk eksperimen yang sesuai. Keenam, lakukan eksperimen dan susun dan analisis data untuk mendapatkan dapatan kajian yang tepat dan jelas. 3 ciri utama: olahan pembuluh ubah tak bersandar, pencerapan kesan pembuluh ubah tak bersandar kepada pembuluh ubah bersandar. Ketiga, kawalan pembuluh ubah luaran. Kita kena kawal ancaman luar terhadap pembuluh ubah dengan menggunakan pretest yang dikawal menggunakan covariates. Olahan. Penyelidik perlu menentukan satu set situasi yang sesuai dan mengenakan olahan treatment kepada subjek yang dikaji. Treatment adalah sangat penting dalam kajian eksperimental kerana itu adalah ciri utama untuk kajian eksperimental. Kedua, set situasi haruslah mempunyai perbezaan sehingga kesannya boleh dicerap pada pembuluh ubah bersandar, dan set situasi perlu sesuai terutamanya kepada subjek manusia, iaitu tidak mendatangkan kesan kekal kepada subjek. Pencerapan dilakukan bagi mengukur kewujudan kesan pembuluh ubah tak bersandar kepada pembuluh ubah bersandar. Sistem pengukuran mesti sah dan dipercayai supaya data empirikal yang dikumpulkan boleh dijadikan bukti yang sahih bagi penerimaan atau penolakan sesuatu hipotesis. Pra-ujian dan pasca ujian. Pertama sekali, pra-ujian dijalankan dan lepas tu intervensi akan dijalankan. Akhir sekali, pasca ujian akan dijalankan. Okey. Lepas itu, pembuluh ubah luaran, externus. Pembuluh ubah yang tidak dikaji tetapi mungkin hadir atau wujud dalam penyelidikan eksperimen boleh mempengaruhi atau mendatangkan kesan ke atas pembuluh ubah tak bersandar. Perlu mengawal kesan pembuluh ubah ini untuk mendapatkan keputusan yang sahih, benar dan tepat. Ia boleh mempengaruhi pembuluh ubah bersandar dan tak bersandar. Pembuluh ubah luaran perlu dikawal untuk memastikan kesahihan penyelidikan eksperimen. 3 cara untuk kita mengawal pembuluh ubah luaran. Pembahagian subjek secara rawat jika populasi seragam. Kedua, pemadanan rawat dilakukan jika populasi tidak seragam. Ketiga, pemilihan subjek yang serupa. Kaedah ini membataskan tafsiran dapatan kepada kelompok tertentu sahaja. Mengawal pembuluh ubah luaran.
Cara kita boleh mengawal pemboleh buah luaran adalah pre and post test, matching participants, cohorts, homogeneous samples and blocking variables. 3 jenis reka bentuk eksperimen. Reka bentuk pra-eksperimen, reka bentuk eksperimen sebenar dan reka bentuk quasi-eksperimen. Reka bentuk pra-eksperimen tidak mantap kerana tidak mempunyai kumpulan kawalan. Kajian kes sekali saja, the one shot case study, perbandingan kumpulan ukuran pemboleh buah bersandar tidak dapat dilakukan kerana tiada kumpulan kawalan. Perbandingan kumpulan statistik tiada pra-ujian dan kumpulan eksperimen dan kawalan tidak setara. Kelemahannya adalah ketiadaan pra-ujian dan kumpulan eksperimen dan kawalan yang tidak setara. Reka bentuk eksperimen sebenar atau tulen. Reka bentuk sebenar syaratnya adalah pengagihan subjek secara rawak kepada kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Ini adalah ciri yang paling penting sekali dalam reka bentuk eksperimen. Kedua-dua kumpulan ini dikatakan seimbang dan mempunyai ciri yang sama, iaitu pemadanan sampel yang rawak. Reka bentuk kumpulan kawalan pasca siswa pasca ujian sahaja dan reka bentuk kumpulan pra dan pasca ujian adalah reka bentuk eksperimen atau sebenar. Dan reka bentuk Solomon 4 kumpulan. Reka bentuk kumpulan kawalan pra dan pasca ujian. Ia melibatkan 2 kumpulan ini dihagikan secara rawak. Pra ujian diberikan kepada 2 kumpulan. X1 adalah kaedah baru, X2 adalah kaedah tradisional, and O2 adalah pasca ujian bagi kedua-dua kumpulan. Reka bentuk ini sangat disyorkan kepada penyelidik dan sangat popular di kalangan semua penyelidik. Reka bentuk kumpulan kawalan pasca ujian sahaja. 2 kumpulan sahaja iaitu kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Tiada pra-ujian. Subjek diagihkan secara rawak kepada 2 kumpulan, olahan, rawatan dan kawalan. Pasca ujian dijalankan kepada kedua-dua kumpulan bagi membandingkan keberkesanan olahan atau rawatan. Reka bentuk Solomon 4 kumpulan. Diagihkan kepada 4 kumpulan secara rawak. Kumpulan rawatan 1 kumpulan diberikan pra-ujian dan 1 lagi tidak. Kumpulan kawalan 1 kumpulan diberikan pra-ujian dan 1 lagi kumpulan tidak. Semua kumpulan melalui pasca ujian. Reka bentuk ini mengawal pemboleh ubah luaran ancaman dengan baik dan mempunyai kesahihan dalaman yang tinggi. Gabungan antara reka bentuk pertama dan kedua, reka bentuk kumpulan pasca ujian sahaja dan reka bentuk kumpulan kawalan pra-ujian pasca ujian. Kelemahan memerlukan sampel yang ramai untuk dihagikan kepada 4 kumpulan. Analisis data menggunakan 2x2 factorial analysis of variance yang akan memberitahu penyelidik sama ada terdapat interaksi atau tidak di antara rawatan dan pra-ujian. Ini adalah gambar diraja pre-test, post-test control group, post-test only control group design and Solomon 4 group design. Reka bentuk quasi-eksperimen. Dinamakan quasi-eksperimental kerana penyelidikan yang dilakukan hampir menyerupai reka bentuk eksperimen kecuali tiada pembahagian secara rawak dilakukan. Pembahagian rawak sukar dijalankan kerana pemboleh ubah atribut iaitu cantina, ras, pendapatan penjangga dan lain-lain. Kerana ia akan menjejaskan pemboleh ubah seperti rasa terasing dalam kumpulan baru dan sebagainya. Kaedah reka bentuk kuasi eksperimen bukan sebenar-benarnya eksperimen kerana tiada pembahagian rawak. Gunakan kumpulan sedia wujud, intact group. Ciri-ciri reka bentuk kuasi eksperimen. 2 atau lebih daripada kumpulan responden yang tidak diagih secara rawak. Memerlukan kawalan terhadap pemboleh ubah yang tegas. 3, mengutamakan perbezaan antara kumpulan responden secara semula jadi. Untuk reka bentuk kuasi eksperimen, ujian pra pasca kumpulan tidak seimbang, reka bentuk siri masa dan reka bentuk pengibas balas. Pertama sekali, ujian pasca
pasca kumpulan-kumpulan tidak seimbang. Hampir sama dengan reka bentuk kumpulan kawalan, pra-ujian, pasca ujian, pre-test and post-test. 2 atau lebih kumpulan rawatan di pra-uji, ditadbir kawal dan diuji semula. Perbezaannya adalah ia melibatkan penglibatan kumpulan dalam rawatan, bukan penglibatan individu. Untuk meningkatkan kesahan dan menguatkan lagi kajian, penyelidik perlu menambahkan usaha untuk melibatkan seberapa banyak kumpulan yang setara. Jika terdapat perbezaan faktor yang tidak berkenaan atau relevan antara kumpulan, analisis covering boleh dijalankan untuk menjadikan kumpulan-kumpulan tersebut setara secara statistik. Kelebihannya adalah kerana kumpulan yang dipilih telah sedia ada wujud, sebarang kesan yang wujud akibat penyusunan kumpulan dapat dikurangkan. Mungkin tidak sedar penglibatan mereka dalam kajian. Reka bentuk siri masa melibatkan penilaian. Tujuannya adalah mengenal pasti kesan pembuluh-ubah yang diperkenalkan hanya selepas beberapa pemerhatian sahaja. Hanya satu kumpulan terbabit. Lepas rawatan, kumpulan itu akan mengambil pasca ujian berulang kali sehingga skor pasca ujian stabil. Seterusnya, perbandingan skor sebelum dan selepas rawatan diberi, penyelidik dapat mentaksir kesan rawatan terhadap capaian kumpulan. Reka bentuk pengimbas balas. Semua kumpulan menerima rawatan tetapi urutan yang berbeza rawak. Kumpulan tersebut diuji semula selepas setiap rawatan. Terdapat faktor penghad dan dijalankan bila kaedah pra-ujian tidak dapat dijalankan. Ia menentukan keberkesanan sesuatu rawatan, boleh diaplikasi untuk menentukan kesan sesuatu rawatan dan kelemahannya adalah rawatan yang banyak dan pelbagai akan mempengaruhi skor kumpulan. Hanya digunakan bila rawatan yang memberi kesan kepada suatu kumpulan tidak mempengaruhi keberkesanan kumpulan lain. Reka bentuk penyelidikan ini dilakukan apabila penyelidik ingin menentukan kewujudan hubungan antara pembuluh-ubah bebas dengan pembuluh-ubah bersandar. Kesimpulannya, penyelidik perlu berusaha mengawal semua pembuluh-ubah luaran atau ancaman yang berpotensi memberi kesan kepada pembuluh-ubah bersandar. Kawalan ini adalah penting kerana penyelidik membuat kesimpulan bahawa hanya pembuluh-ubah bebas sahaja yang menyebabkan kesan tersebut. Contoh reka bentuk eksperimental. Title: Developing ESL Writing Content Through Online Discussions on WhatsApp by Haiza Harun, Syahidatul Akmal Adi, Kasuma and Ayuni Akhya. A quasi-experimental studies, it was conducted with 33 pre-university students. They participate in online discussion on WhatsApp for 5 weeks to support face-to-face instructions. Pre-test, post-test and 5 weekly writing tests were administered, examined and analyzed to identify the participants' writing performance. Findings show significant improvement in the experimental group essays writing scores after using WhatsApp for online discussions. Control group also improved in their scores, but it was not significant as the experimental group. Di dalam kajian perbandingan antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan, kita dapat mentafsirkan iaitu kumpulan kawalan they improve in their test score, but tak signifikan dengan grup eksperimental. Contoh kedua yang menggunakan kajian eksperimental adalah tajuk kesan penggunaan teknik KWLH dalam kemahiran membaca kalangan murid sekolah jenis kebangsaan Cina. Pengarang Abdul Rasid Jamian and Nur Fatin Nabiha Baharum. Reka bentuk kajian quasi-eksperimental juga, kumpulan eksperimental dan kumpulan kawalan. Persampalan murid tahun 4 SJKC di Zon Keramat, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kaedah persampalan secara rawak iaitu persampalan kelompok. Instrumen kajian pra-ujian dan pasca ujian dijalankan. Pra-ujian diberikan untuk melihat tahap penguasaan kemahiran membaca secara mentalis murid dan tanpa menerima PDPC dengan menggunakan teknik tersebut. Pasca ujian pula digunakan untuk melihat keberkesanan penggunaan teknik tersebut melalui skor pencapaian dalam meningkatkan tahap penguasaan kemahiran membaca murid. Sekian saja
presentation kami pada hari ini. Okay, thank you and have a nice day.